Jadi saya ambil sedikit masa untuk kita sambung balik dengan kisah 40 kisah menarik daripada Al-Quran. Muslimat, saya nak tanya ni. Muka yang terakhir saya tinggalkan. Tajuk yang ke-18 ke? Betul? Okey, alhamdulillah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan meminta ampun untuk musyrikin. Alhamdulillah, syukur. Rasa tenang selepas kita membaca lantunan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana selawat ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan selawat kita mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu adalah syafaat yang kita sangat perlukan ketika kita berada di padang mahsyar nanti, di mana kita berkumpul dengan semua makhluk yang bernyawa. Siapa makhluk yang bernyawa? Manusia, jin, syaitan, binatang, malaikat. Kita berkumpul di padang mahsyar, duduk berasak-asak bersama dengan makhluk bernyawa yang lain. Masa tu tak tahulah muslimat berapa puluh ribu bilion, wallahu alam, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2019 penduduk dunia baru 7 bilion. 2024 dah sampai 8,000 bilion. Bukan 8,000, 8 bilion. Minta maaf lah, 8 bilion poin sekian. Tu baru zaman Nabi Muhammad. Baru daripada 2019. Tak mula daripada zaman Nabi Muhammad, awal-awal lagi. Tapi kalau kita mati, kita dibangkitkan tu serentak semua hidup. Kalau kita yang duduk dekat sini, kumpul dengan ramai manusia, tengok ujung tu rasa tak nampak dah. Betul tak? Masa kita pergi haji, waktu Arafah, orang yang duduk dalam kemah tak adalah suasana, tak nampak sangat lah suasana luar tu. Orang yang tak duduk di kemah tu, duduk dekat luar. Bayangkan sekian-sekian juta umat Islam yang berkumpul di padang mahsyar, nampak melaut putih semua. Jauh sikit tu dah tak nampak dah. Berkumpul dekat bukit Jabal Rahmah, sebelah timur, sebelah barat, dah tak nampak dah. Itu macam suasana dah lah tu, kita kata kita cuba bayangkan itu suasana padang mahsyar. Itu keadaan bagi orang yang jika dia berasak-asak di padang mahsyar dengan keadaan waktu di dunia dia tidak pernah berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesusahan demi kesusahan akan berlaku. Kita ni setiap zaman, setiap alam yang kita lalui, alam selepas lebih susah daripada alam sebelum. Macam tu cerita dia. Waktu alam roh, waktu alam rahim, lepas alam rahim, alam dunia. Kemudian masuk alam barzah. Masa alam dunia tu lebih, alam barzah lebih susah daripada alam dunia. Dia ingatkan alam dunia susah dah. Itu sebab orang tu rajin duk minta tu. Lebih baik aku mati daripada hidup begini, kan? Mati lebih baik. Dia tak tahu yang mati tu lagi susah daripada hidup. Lepas alam barzah, alam mahsyar. Alam mahsyar tu lebih susah daripada alam barzah. Kesusahan demi kesusahan tu akan dirasai. Tapi beruntunglah bagi orang yang sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malaikat yang Allah Ta'ala perintah untuk bawa selawat kita ni sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama kita sekian-sekian bin binti tu. Pada hari biasa,
Bila hari Jumaat pula, bukan sekadar nama, rupa kita pula ditayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni semua ni kesan dia nanti kat padang mahsyar. Kita duduk di padang mahsyar dalam keadaan tak nampak siapa, tak peduli siapa. Bayangkan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan. Tak berkasut, tak berpakaian, tak berkhitan. Berjalan kepada mahsyar dalam 3 keadaan. Ada orang yang pertama dia berjalan dalam keadaan menapak. Berjalan lah. Dia asap. Bangun tu dia asap. Pergi kepada mahsyar. Suasana padang mahsyar ni dia tak macam dunia. Tak macam alam. Tapi tempatnya sama. Tapi Allah Ta'ala dah ratakan segala-galanya. Bangunan tak ada. Rumah tak ada. Bukit bukau tak ada. Lembah tak ada. Semua rata. Tak ada tempat untuk sembunyi. Berasap-asap. Golongan yang pertama yang berjalan ini, golongan manusia, umat Islam yang biasa-biasa ni. Sekejap-kejap dia buat dosa, kejap-kejap dia buat baik. Macam tu. Itu yang biasa-biasa. Dia berjalan. Saya terbayang kita duduk di Arafah macam tu lah. Kita nampak golongan VVIP kan. Tempat tinggal mereka macam mana, kenderaan dengan JMC mereka macam mana. Yang kita ni berjalan terkedek-kedek kan. Macam tu lah. Kita cuba bezakan macam tu keadaan. Ya Allah. Itu yang beza tu sebab apa di dunia ni orang ada duit boleh lah macam tu. Orang yang bukan tak ada duit ada. Tidak tak sampai. Kan. Tapi dalam keadaan yang package yang dia mampu milik. Untuk nak berjalan di akhirat. Nak pergi kepada mahsyar pula. Orang yang kena ada apa? Nak membezakan cara bangun di akhirat nanti. Kena ada takwa je lah. Takwa. Golongan yang kedua pula berjalan dengan menaiki kenderaan. Hebat tu. Ni golongan VVIP dia panggil. Siapa mereka? Para anbiya, para siddiqin, para salihin, para syuhada. Kita mampu tak nak jadi para salihin? Anbiya memang tak boleh dah. Jangan siapa duk mengaku jadi Nabi. Tambah perempuan pula. Boleh tak nak jadi salihin? Boleh tak nak jadi siddiqin? Boleh tak nak jadi syuhada? InsyaAllah. Daripada yang biasa-biasa tu kita lompat sikit. Nak jadi VVIP kena lompat pergi kat situ. Sebab waktu kita dibangunkan tu, amalan kita yang menterjemahkan cara jalan kita nanti. Amalan kita di mana? Masa di dunia tu. Yang akan terjemahkan cara kita bangun di akhirat nanti. Itu dia. Yang ketiga, golongan yang bangun yang ketiga nanti ni, golongan yang bangun dengan mukibban ala wajhi. Yang berjalan dengan muka, muslimat. Macam mana wallahu alam. Kaki duduk di atas. Dia seret muka dia di tanah tu. Tepuk, tepuk, tepuk. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana. Itulah golongan kafir. Yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana seruan sampai melalui lidah para rasul, nabi dan rasul, tetapi mereka tolak mentah-mentah. Itulah golongan yang ketiga yang paling celaka. Allahu Akbar. Bila sampai dekat padang mahsyar ni muslimat, sejauh mata memandang, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummi wa abih wa sahibatihi wa banih. Hari itu dia tak kenal dah saudara dia. Dia hanya nafsi-nafsi diri dia aja. Bukan dia tak selisih. Kadang-kadang dia selisih juga dengan mak ayah dia. Tapi tengok saja. Tapi tak mendegur siapa dah. Termasuk dia jumpa juga besti-besti dia pun dia tak tegur dah.
Kalau kat dunia ni pantang nampak kan, ajak ngopi je. Adalah hari Minggu tu mesti berme time punya, kan? Tapi di akhirat nanti, di padang mahsyar tak ada dah semua tu. Tak kenal dah. Suami tengok isteri pun tak peduli lah. Isteri masa tu jangan dia buat loving couple, tak ada lah. Tak ada dah pegang-pegang tangan, sorry. Semua masa tu pegang diri sendiri je. Sampai Sayyidatina Aisyah kata, takkan ku tak rasa malu ke, kan? Nabi kata waktu tu orang dah tak peduli dah. Kamu bogel ke, kamu tak pakai kasut ke, kamu tak berkhitan ke, masa tu kok masa dunia kata tak apa, aku tak boleh tengok di sini. Aku nak tunggu tengok di sana. Tak, ya tak payah ada mimpi macam tu. Tak akan dipelui sebab semua sibuk dengan apa yang dia telah lakukan di dunia lu. Takut suasana hari tu. Suasana yang orang semua khusyuk, senyap, sunyi. Sedangkan malaikat juga dihidupkan. Semua tu sebelum tu malaikat semua mati dah. Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama semua dimatikan. Sampai kat giliran dia Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut cabut pula nyawa malaikat Israfil. Sampai kat giliran malaikat maut dia cabut nyawa dia. Macam tu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian dihidupkan semula. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, bayangkan kita hidup waktu itu berasak-asak dengan semua makhluk termasuk syaitan, iblis, jin dan sebagainya. Jin walaupun dia unsur dia sama dengan syaitan, tetapi dia masih ada dua pilihan, syurga dan neraka. Tak dikatakan mereka sebangsa, tetapi unsur saja yang sama. Sedangkan syaitan dan iblis, dia tidak ada lagi pilihan untuk ke syurga atau ke neraka. Dia direct tu neraka. Masa itulah muslimat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan, letak neraka di hadapan manusia yang banyak, makhluk yang bernyawa, letak di hadapan mereka adalah neraka ketika tu. Dihadapkan. Ada satu puak, satu kumpulan yang paling celaka. Tak sempat Allah Ta'ala nak hisap. Memang Allah Ta'ala tak hisap lah mereka. Neraka nanti dikeluarkan lidah dia tu, dia sambal makhluk yang celaka ni. Wallahu a'lam bissawab. Maka mereka ni masuk, orang nak masuk syurga tanpa hisap, mereka pula masuk neraka tanpa hisap. Allahu Akbar. Waktu itulah kita perlukan apa? Syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita usahakan semasa di dunia, berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak selawat, nak harap Nabi kenal kita, sorry to say. Nabi boleh kenal kita dengan selawat sebab hari-hari sampai. Satu selawat, malaikat beritahu Nabi, umatmu berselawat nama sekian-sekian, baru satu. Bayangkan kalau beribu-ribu selawat kita. Ulama kata kalau 300 tu pun banyak dah. Tak apa dah 300. Jangan muslimat dia semangat balik, ya Allah nak bubuh 30,000. Syaitan, dia suka menipu. Dia bab-bab ni dia seronok. Dia bagi kita semangat seminggu, sehari 30,000, sampai seminggu 30,000, cukup hari yang ke-8, tinggal semua yang ribu-ribu tu. Macam tu. Tu punya style syaitan, tipu daya dia. Kita kena faham. Kita mula sikit-sikit pun tak apa. Yang penting istiqamah. Ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berterusan walaupun sedikit. Tapi berterusan. Lalu dengan selawat inilah baginda sallallahu alaihi wasallam mengenali kita, bahkan dalam hadis disebut segala hajat kita ditunaikan. Teringin saja tak berdoa, tak sempat nak doa, banyakkan selawat. Bahkan dosa-dosa kita diampunkan sebab sibuk selawat. Dalam satu hadis yang lain disebut Allah Ta'ala selawat kepada kita 10.
Kita baru selawat satu. Allah Ta'ala selawat pada kita 10. 10 selawat tu maksud dia apa? Rahmat Allah. Kalau rahmat berserta dengan pengampunan. Berserta dengan kebaikan. Mana mungkin orang yang rajin selawat ni, akhirnya dia tak berubah. Tak ada. Saya teringat seorang artis di Mesir. Dia diamanahkan untuk berlakon Rabi'atul Adawiyah, seorang waliullah. Rabi'atul Adawiyah ni setiap hari selawatnya 25,000. Maka pelakon tadi, dia nak menjiwai watak Rabi'atul Adawiyah tadi tu, dia pun berselawat lah. Sehari 25,000. Nak menjiwai ni, macam mana nak mencetuskan yang kata tenangnya hati dengan selawat dan sebagainya. Maka dia pun baca. Setiap hari 25,000, muslimat bayangkan. Dia menjiwai watak tersebut, selesai lakonan filem Rabi'atul Adawiyah, maka dia berhenti untuk berlakon yang lain. Dah tak mampu dah. Maka selawat ni boleh mengubah kita sebenarnya. Imam Malik kata, dengan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah, selawat ini adalah salah satu jalan kita untuk bersyariat. Hati-hati kalau duk rajin selawat, pergi majlis selawat, tapi dengan syariat kita tak minat, hati-hati. Bimbang kita tak ikhlas. Bimbang kita nak seronok-seronok suka saja. Tapi kalau makin kita rasa dekat dengan Allah, makin kita rasa seronok nak belajar ilmu-ilmu Allah, terutama ilmu fardu ain, maka beruntunglah kita. Sebab itu melalui jalan selawat ini yang melembutkan hati kita. Syafaat dia, keberkatan bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat lagi. Kita sampai Nabi kenal kita, duduklah jauh berbatu, beribu batu. Allahu Akbar. Tapi Nabi kenal asbab kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menulis buku ke, kitab ke, dia mula mukaddimahnya dengan selawat. Bila dia meninggal, bila dia mati, selagi mana orang duk baca buku tu, selagi mana orang amal dengan buku tu, maka pahala dia mengalir selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini kelebihan di antara kelebihan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang bagaimana? Nak sampai 25,000 tu. Nak sampai 3,000 tu. Nak sampai 300 tu selawat yang macam mana? Jangan duk berasa berat lah, Ustazah nak ajak 25 selawat ni, saya pakai duduk atas jadah dah lah Ustazah, tak pergi mana dah 24 jam. Paling simple. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau muslimat baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad, akhir sekali, jangan lupa, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Macam tu. Wasallam tu kena ada. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dah kan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dua. Salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey. Boleh. Ya, penutupnya. InsyaAllah. Boleh no kita amalkan. Bila muslimat amal, saya pun untung juga. Saya yang sampaikan. Alhamdulillah. Saling bantu-membantu. Dan dia juga merupakan, kita kata, cara kita nak cepat doa kita dimakbulkan oleh Allah, gunakan, berlapik dengan selawat. Itu kabel besar kita tu. Kabel nak Allah Ta'ala angkat doa kita, sertakan dia dengan selawat selepas pujian kepada Allah, dan akhir sekali mukaddimah dia, bukan mukaddimah, khatimah dia, dengan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta pohon pengampunan pun, nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita pun macam tu. Kita lapik dengan nama, bukan nama kita saja. Saya nak minta ampun seorang-seorang je. Kan? Nak minta hajat seorang-seorang je.
Kita lapik dengan nama kedua bapa kita, guru kita, sahabat kita, kan? Muslimin muslimat, insya-Allah diangkat doa-doa kita. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Ada satu kisah, kita ingat zaman sahabat ke zaman tabi'in, wallahu alam bisawab. Ada 2-3 orang sahabat ni tengah duduk dalam Masjidin Nabawi. Dia tengah bincang tentang hadis-hadis Nabi. Berlalu waktu demi waktu, mereka dapati mereka tertinggal waktu makan. Yang ni dah rasa lapar, dah bunyi dah perut, baru teringat kata nak makan. Macam tu. Lalu ditanyalah, rumah kamu ada apa? Rumah saya tak ada apa-apa untuk dimakan. Rumah kamu pula pun sama, tak ada apa-apa untuk dimakan. Kalau macam tu tak apalah. Mereka bangun, pergi dekat makam Nabi, mereka pun berdoa. Mereka berdoa di situ bukan doa. Walaupun mereka tala tu orang Kedah kata tala. Kalau orang Selangor dia kata apa? Hala, menghala. Ke arah Raudah tu kan. Lalu mereka pun berdoa. Kalau nak ikut kiblat tak samalah kan. Kita kata qiblatul doa fis sama. Kiblat doa adalah langit. Mereka berdoa, minta kepada Allah agar Allah hantar rezeki kepada mereka dengan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis berdoa, mereka pun sambunglah. Sambung baca hadis dan sebagainya. Tiba-tiba datang seorang lelaki, tak tahu daripada mana, di kiri kanan dia ada 2 dulang. Dia kata 2 pinggan. Pinggan mereka dulang bagi kita. Macam itulah. Besar. Penuh dengan makanan nasi, penuh dengan lauk pauk yang sedap-sedap lah. Maka dulang tadi itu diberikan kepada mereka dan kata lelaki tadi, macam inilah rezeki daripada Allah untuk kamu. Hasil kamu mengadu dekat Nabi. Macam itulah lebih kurang dia guna kabel besar. Macam tu. Allah Ta'ala dengar. Nak cerita pengalaman-pengalaman orang-orang yang saleh. Bila menggunakan nama baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan minta dekat Nabi, tetapi perantaraan kita kata. Melalui kita kata berkat baginda menyebut selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena yakin muslimat. Yakin dengan selawat ini. Kita tak ada apa-apa dah muslimat. Akhir-akhir zaman ni tak ada benda apa dah yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah hawa nafsu kita. Kita sekarang ni nak kata keamanan daripada luar, nak kata ancaman daripada luar, tak ada. Ni ancaman dalaman ni. Ni paling bahaya. Kalau tak ada ancaman dalaman ni, penuh ni dalam dewan ni. Ancaman-ancaman inilah yang menyebabkan kita kadang-kadang kalah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Yang tu ada dekat depan ni pun sama jugalah. Bukan senang nak apa, selalu saja terancam. Macam tu. Selalu saja terancam. Tapi insya-Allah dengan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, dapat menjamin segala tohmahan fitnah akhir zaman terhadap diri kita. Allahu Akbar. Jadi saya ambil sedikit masa untuk kita sambung balik dengan kisah 40 kisah menarik daripada Al-Quran. Muslimat, saya nak tanya ni. Muka yang terakhir saya tinggalkan. Tajuk yang ke-18 ke? Betul? Okey, alhamdulillah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan meminta ampun untuk musyrikin. Dalam surah Taubah ayat 113. Muslimat boleh buka, siapa yang tak ada buku boleh buka handphone, tengok pada ayat dia dan makna. Surah At-Taubah ayat 113. Saya baca makna dia terus. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Okay.
Kita tengok apa kisah di sebalik ayat ni. Pemergian Sayyidatina Khadijah, isteri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak buat pengorbanan, termasuk harta bendanya, tenaganya kepada Islam. Awal permulaan Islam. Awal permulaan Islam ni tak semudah yang kita sangka. Kebanyakan dibayar dengan harga mereka adalah darah dan nyawa. Hari ni mudahnya kita dapat, betul tak? Akses untuk Islam ni mudah sangat. Mau dengan tak mau je orang Kedah kata. Minat dengan tak minat saja. Suka dengan tak suka saja. Orang Islam sendiri pun nak cakap tentang Islam pun takut. Tak berani nak memperkenalkan. Padahal mereka, kita ni, Islam ni terkenal di seluruh dunia agama yang paling eksklusif. Daripada sudut kebersihan nombor 1. Walaupun pengamal dia wallahu alam bisawab. Tapi daripada sudut manhaj dia jelas, nyata, tak ada tersembunyi. Pihak orientalis cari mana di kelemahan-kelemahan Islam untuk diprovokasi. Kalau mereka buat provokasi, itu adalah cuma bertopengkan saja. Hakikatnya mereka memang kena terima. Macam tu. Maka kalau kita tengok balik sejarah, bukanlah Islam ini mula dihidupkan ataupun mula disebarkan dalam keadaan yang mudah. Tidak. Pengorbanan pertama daripada seorang wanita, ini bermakna wanita pun penting dalam menyebarkan agama Islam. Dengan daya yang dia ada, dengan upaya yang dia milik, dengan kuasa yang dia ada. Jadi ikon pertama kita Sayyidatina Khadijah. Apa Sayyidatina Khadijah kata? Seandainya tulang belulang dia boleh jadi harga untuk kebangkitan Islam, maka ambillah tulang belulang dia. Kalau contoh nak buat titi untuk orang Islam, guna. Macam tu. Jadikan penyanggah dia dengan tulang belulang yang ada. Kalau ada boleh dijual tulang belulang hanya untuk Islam, maka buatlah. Sampai macam tu sekali. Sayyidatina Khadijah, pengorbanannya cukup besar. Siapa suaminya? Sudah tentulah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami dia cukup tenang kalau waktu dia dalam keadaan penderitaan, kesempitan, ada di belakangnya Sayyidatina ataupun isterinya seumpama Sayyidatina Khadijah. Tapi zaman lah ni ada tak suaminya macam tu? Saya tanya je. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Duduk dalam ni salah satulah. InsyaAllah. Tapi bila mana Allah Ta'ala jemput Sayyidatina Khadijah ke rahmatullah, apa yang Nabi rasa ketika tu muslimat? Teramat sedih. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala jemput pula bapa saudara Nabi, Abu Talib. Itu di antara tulang belakang Nabi walaupun dia tidak Islam. Ada orang kafir musyrikin datang. Wahai Abu Talib, mahukah kami tukarkan dengan pemuda di kalangan kami? Pemuda yang gagah perkasa, yang sihat walafiat, yang bijaksana, yang cerdik, yang handsome, tak boleh bawa bincang. Sampai macam tu sekali lah. Ditukarkan kepada kamu
dengan anak saudara kamu Muhammad diserahkan kepada kami. Maka kata Abu Talib, saya buat ayat saya lah nak bagi kita faham. Banyak cantik, macam tu lah lebih kurang. Pemuda kamu serah untuk aku jaga baik-baik. Anak saudaraku untuk aku bagi kat kamu untuk kamu bunuh. Adil ke macam tu? Nak cerita betapa pembelaan Abu Talib kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada syaratnya. Sayangnya kepada Nabi tanpa syarat. Tu sebab tu bila masa Abu Talib Allah Ta'ala panggil, maka dua kesedihan yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tahun tu dinamakan sebagai Amul Huzni. Tahun kesedihan. Sedih sungguh. Tulang-tulang kita kata kekuatan. Tulang belakang baginda tu, dua-dua Allah Ta'ala tarik. Maka Abu Talib yang merupakan bapa saudara baginda yang banyak membelanya dalam menyebarkan dakwah juga turut meninggalkan dunia. Dan tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Apabila Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah pun mengucapkan satu kata-katanya. Ketika tu Abu Talib dalam keadaan nazak. Nabi pernah pujuk Abu Talib untuk mengucap. Apa katanya? Qul kalimatu indallah la ilaha illallah. Katakanlah kalimat di sisi Allah. Maksud kata suruh masuk Islam lah. Sebutlah la ilaha illallah. Kita kalau orang dalam keadaan sakarat, jangan kita duk kalut kat telinga dia. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Paling ringan, tak ada kaitan dengan bibir. Kalau dia tak boleh tutup bibir pun, lidah dia boleh sebut. Kalau dia dah sebut la ilaha illallah, nampak dia tenang, biarkan. Jangan duk kalut lagi, duk bisik kat telinga dia. Tapi nampak dia gelisah, ajar semula. Ada ulama kata lepas tu sebut Allah, Allah. Jangan lagi dah la ilaha illallah. Sebab apa? Bimbang baru sebut la ilaha, pejam mata. Tiada Tuhan selain. Baru sampai takat tu kan? Itu bahaya. Sebut Allah, Allah. Lepas tu dah kita dah ajar dia. Nampak dah disebut. Jangan mula dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah pun nak din. Waktu sakaratul maut ni kita tak boleh nak cerita ke orang. Ada siapa ada pengalaman sakaratul maut? Sebab sakaratul maut ni dia tak boleh patah balik. Dia terus dah on the way pergi dah. Setiap kita ni akan ada pengalaman tu. Teori dia kita boleh share. Tapi pengalaman tak boleh share. Masing-masing dia punya rasa. Yang tu dia. Sakit sakaratul maut tu ada, pasti berlaku. Jadi yang berlaku kepada Abu Talib, Nabi pujuk. Bila Nabi pujuk, tepi Abu Talib tu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tu dia. Orang paling besar tu. Pembesar Quraisy. Pembesar musyrikin, kafir Quraisy tu. Dia duduk tepi Abu Talib. Sebab apa mereka ni ada kat situ? Sebab Abu Talib tu adik-beradik dia apa? Abu Lahab tu bapa saudara Nabi Totok tu. Nampak? Maka berkumpullah adik-beradik dekat situ. Termasuklah baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal kata apa? Atakhshal an? Kamu tak malu ke kalau kamu masuk Islam mati? Masuk Islam bukan mati kerana nenek moyang kamu? Macam tu dia tanya. Dia punya provok tu. Atakhshal an? Kamu tak malu, tak takut malu ke? Kalau nak masuk Islam, masuk masa hidup tu dia kata.
Ni dekat-dekat nak mati baru nak masuk ni. Malu ni orang pakat cerita ni. Abu Talib dekat nak mati, tiba-tiba mati dalam agama Muhammad. Macam tu dia punya provok. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi pun, maka Abu Talib pun kata, Inni akhshal ar. Sungguhnya aku malu. Maksud kata, dia mati dalam agama nenek moyang mereka. Allahu Akbar. Padahal bukan agama nenek moyang pun. Ada seorang lelaki yang datang daripada mana entah. Adalah dalam sejarah dia kan. Dia bawa patung-patung tu diperkenalkan di Mekah. Orang rasa seronok, happy, terima. Lalu dijadikan sebagai berhala bagi mereka. Itu asal mahsul dia tu. Kalau nak ikut agama nenek moyang, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Kemudian apabila Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan kata-kata ni. Nabi sedih sebab apa? Abu Talib ni kita kata tonggak utama Nabi. Jaga Nabi daripada kecil. Walaupun Abu Talib ni anak ramai. Anak ramai. Daripada sekian-sekian bapa saudara Nabi, ada 2 saja bapa saudara Nabi yang masuk Islam. Siapa? Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kalau yang tak masuk Islam tu, kalau jadi biasa-biasa tak apa juga. Ni tak masuk Islam, penentang pula. Abu Lahab, sehingga dinyatakan dalam surah Al-Lahab ataupun Al-Masad. Kemudian Abu Jahal, yang Nabi pernah doa kepada Allah. Nabi doa apa? Allahumma ayyidil Islam bi ahadin umarain. Ya Allah, pilihlah salah satu daripada orang nak bantu Islam ni daripada 2 Umar ni. Bukan Nabi tak pernah doa, Nabi pernah doa. Siapa dia? Sayyidina Umar dengan Abu Jahal. Namun oleh kerana Abu Jahal ni dia tolak Islam. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kata kenapa Allah Taala tak bagi hidayah kat semua orang? Orang yang Allah Taala nak bagi hidayah pun kalau dia tak berminat untuk Islam, Allah Taala pun tak teringin nak bagi. Macam tu, senang cerita. Kalau dia sendiri tak minat dengan Islam, Allah Taala pun tak hengin dekat dia. Kalau kita selangkah menuju Allah, Allah Taala bukan selangkah. Lebih daripada tu lagi mendekati kita, nampak? Tapi kalau kita menjauhi Allah, Allah Ta'ala pun tak ingin dengan kita. Macam tu. Kena faham tak? Konsep hidayah tu. Begitu yang berlaku kepada Abu Jahal. Abu Jahal bukan dia tak tahu Nabi itu Al-Amin. Daripada kecil lagi mereka gelarkan Nabi Al-Amin. Bukan tak tahu kalau Nabi baca Al-Quran, ada 3 orang manusia ni cukup teringin nak dengar. Di antaranya Abu Jahal. Setiap malam mengendap-endap je nak dengar Nabi baca apa sedap punya. Ya Allah. Dah terjerembak sama-sama. Siap pesan. Kau jangan bagi tahu ke orang. Kau jangan. Kan pesan lagi. Kau jangan malu. Kan. Lepas tu tanya sahabat dia. Kamu percaya ke yang Muhammad baca? Bahkan aku percaya. Daripada kecil lagi dia digelar Al-Amin. So kenapa kamu tak nak terima Islam? Kerana apa? Kerana pangkat, harta, jawatan dan sebagainya. Itu tolak Islam. Allah Ta'ala pun tak teringin nak bagi hidayah. Lalu Sayyidina Umar yang dinobatkan sebagai pembela Islam. Masya Allah, tabarakallah. Selepas Abu Talib mati, maka Nabi selalu baca doa. Apa doa dia? Rahimakallahu wa ghafara laka. La azalu astaghfiru laka hatta yanhani Allah. Bukan yanhani nah. Yanhani Allah. Tak ada alif. Mesti mak boleh ubah kat situ. Tak ada alif. Yanhani Allah. Moga-moga Allah Ta'ala merahmatimu dan mengampuni dosamu. Aku akan selalu meminta ampun bagimu sehingga Allah melarangku. Nabi baca doa tu.
Lepas Nabi rajin baca doa ni, turunlah ayat tu. Allah Ta'ala larang. Ayat 113 dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala larang untuk mendoakan bagi orang-orang musyrikin, hatta orang musyrikin itu adalah kaum kerabat dia. Jadi, masa zaman tu, sahabat-sahabat yang lain pun dia buat macam tu juga. Mohon rahmat daripada ahli keluarga mereka yang tak masuk Islam. Mohon dan sebagainya. Bila turun ayat ni, maka mereka pun berubah. Sampailah kepada kita. Kalau ada ahli keluarga yang masih hidup dan tak Islam, kita doa Allah Ta'ala bagi hidayah. Itu boleh. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan tidak Islam, kita tak boleh doa untuk Allah Ta'ala ampunkan dia. Semenjak Allah Ta'ala dah bagi dengan kisah Nabi Ibrahim AS lagi. Nabi Ibrahim mohon ampun daripada bapaknya Azar. Di akhirat tu dicerita dalam satu hadis, jumpa dekat padang mahsyar. Bapak dia minta, Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah untuk masukkan bapaknya dalam syurga. Diampunkan lalu dimasukkan. Dia pun kata kat bapak saudara dia, itulah dulu saya ajak. Saya ajak dah menyembah Allah, agama tauhid, tapi tak mau, tak apalah tu dulu. Atau lebih kurang lah, saya bagi faham lah. Lah ni saya dah tobat, dah insaf, dah tahu dah kebenaran, dah terlambat. Maka Allah Ta'ala ubah keadaan Azar itu seperti mana seekor dubuk lalu dimasukkan dalam api neraka. Kalau rupa Azar tu, barangkali kesianlah Nabi Ibrahim tengok bapa saudaranya, ataupun satu riwayat kata lagi, itu bapaknya sendiri dimasukkan ke dalam neraka. Itu Allah Ta'ala dah tampillah dengan kisah Nabi Ibrahim. Kemudian kisah Nabi Muhammad mendoakan kepada bapa saudaranya. Dan ini yang kita katakan ayat-ayat teguran Allah kepada Nabi. Yang Nabi tak pernah sembunyi. Dia kena tegur, dia sembunyi ayat tu. Tak. Nabi bukan orang yang passion kalau kena tegur, simpan. Bukan. Semua ditampilkan. Ini adalah wahyu Allah. Teguran Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, orang-orang Islam mulai mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masing-masing meminta ampun daripada sanak saudara mereka yang telah mati di dalam kekufuran, hingga turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti daripada meminta ampun bagi Abu Talib dan sekaligus melarang orang-orang Islam dari meminta ampun bagi sanak saudara mereka yang mati dalam keadaan kafir. Itu bapa saudara yang menyokong Nabi, yang Nabi cintai. Nampak macam logik lah, boleh lah Nabi nak minta ampun kan. Nabi ni, kasih sayang Nabi ni Masya Allah muslimat. Dekat musuh dia pun Nabi bertolak ansur, bahkan Nabi sayang. Ingat tak kalau kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang dia tak buat pada Nabi? Pemecah belah kaum Ansar dan Muhajirin, diprovok supaya bergaduh. Ansar Muhajirin disatukan oleh Rasulullah sebagai saudara seiman, saudara seislam. Tapi diprovok supaya berlaku pecah belah. Dia suruh hambat balik orang Muhajirin, api balik. Macam itulah. Kita pula yang tak sebangsa Melayu dengan kita, kita pun pedajal yang bukan sebangsa dengan kita walaupun dia Islam, bahaya muslimat. Janganlah. Dia tak boleh ada resis, kita kata di situ. Perkauman, isu perkauman. Sebab syaitan tu macam tu juga. Syaitan dia naikkan isu-isu sentimen perkauman. Sebab tu dia tak mau sujudkan Nabi Adam. Aku daripada unsur api, dia unsur tanah. Macam itulah lebih kurang kan. Mulia lagi api. Kemudian, bila mana Abdullah bin Ubay bin Salul dia pesan dekat anak dia, kalau aku mati, ni cerita ni pada hadis tapi mafhum. Kalau aku mati, minta jubah Muhammad untuk diberikan kepada aku, jadikan kain kafan aku. Maka anak
Abdullah bin Ubay bin Salul pun pergilah minta. Lepas ayah dia mati, dia kata bapak dia wasiat suruh minta jadikan jubah Nabi sebagai kain kafan. Muslimat agak-agak Nabi bagi tak? Kalau ikut Sayyidina Umar tak bagi dah. Tapi Nabi bagi. Siap dipesan lagi. Kan? Minta baju tu untuk jadikan kain kafan. Kemudian Nabi bukan sekadar bagi, lepas tu Nabi solatkan. Allahu Akbar. Bukan sekadar Nabi solat jenazah dia. Bahkan Nabi istighfar untuk dia. Allah Ta'ala kata walaupun 70 kali kamu istighfar, Allah Ta'ala tak akan ampun. Nabi kata kalau 70 kali tak boleh, aku akan buat lagi. Lebih daripada 70 kali. Sampai macam tu sekali. Sayang. Sifat, kita kata kemanusiaan, keinsanan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala tegur lagi lah. Dah kata orang Allah Ta'ala tak ampun untuk salah duk istighfar. Kan? Maka Nabi pun berhentilah daripada istighfar kepada baginda, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi insya-Allah muslimat, cukuplah kita dengan satu tajuk ni. Moga-moga dapat memberi pengajaran yang baik kepada kita insya-Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyati wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyati wa i'tiqad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami jannatul firdausil a'la, dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya ya Allah, daripada perkataan kami, daripada perbuatan kami, daripada pegangan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah, dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya ya Allah, daripada perkataan kami, daripada perbuatan kami, daripada pegangan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.